ucapkan kepada tonton dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih. Dia macam ni minta maaf yang ada dekat online. Kalau saya tiba-tiba terputus lagi lepas ni, kan, putus sudah kasih sayang, saya akan live dekat guna phone lah. Saya dah give up lah dengan live guna sistem lah. Bukanlah give up. Kalau live pakai laptop, jangan pakai wifi Tuan Is. Wifi connection tak stabil. Beramai orang rumah tu pakai paket buat traffic akan jadi slow. Prefer pakai LAN kabel cucuk kat laptop. Afif, ya, tahu. Dia kadang bukan isu tu. Dia isu, macam mana nak kata dia isu the system tu sendiri juga. Saya faham tu. I understand that. Sebab saya guna Streamlabs kan. Streamlabs OBS. So kadang-kadang saya tengok ada Streamlabs OBS punya package yang problem sebenarnya. Yalah, masih tak mengaku tu. Tapi thank you. Terima kasih di atas saranan anda. Daripada Mo, terima kasih. Sepang, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Daripada Perak, orang Perak, terima kasih orang Perak. Terima kasih. Saya malam ni saya try cuba tak ni lah, tak Muatan Pauh kita ambil balik insya-Allah. Lemon 43. Nyesal tak orang Muatan Pauh. Lagi set PN cakap lagi mereka dah habis idea. PMX makin terselah seorang pemimpin. Betul. Terima kasih tuan-tuan yang dari Hulu Kelang. Terima kasih Manjung Perak. Ketimbang hadir. Bagus. Salah perkataan ketimbang hadir tu. Ketimbang tu maksudnya compared tu kan. In comparison with. Itu bahasa Indonesia. Tetapi ini orang tak tahu tau. Pembangkang mempersoalkan perkataan ketimbang. Sebab dalam Dewan Bahasa dan Pustaka Berkamus tu memang tak wujud perkataan ketimbang ni. Kita ada dibandingkan atau compared with ataupun jika disilangkan dengan whatever lah. Kita ada perkataan tu. Tetapi tuan-tuan tahu tak perkataan mampan? Perkataan mampan yang kita selalu guna sekarang ni saya cerita sejarah dia. Perkataan mampan sebelum digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bajet, saya tak ingat tahun bila, tapi masa dia jadi Menteri Keuangan, perkataan itu tidak pernah wujud di dalam kamus kita. Perkataan mampan tidak pernah wujud di dalam kamus bahasa Melayu. Perkataan mapan pun tidak wujud sebenarnya pada waktu itulah. Sebenarnya bahasa Indonesia adalah mapan, bukan mampan. Mampan ni perkataan yang tidak wujud, tidak pernah wujud. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu menggunakan perkataan mampan dan akhirnya Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil perkataan itu dan diletakkan sebagai salah satu perkataan yang ada di dalam kamus kita pada waktu ini. Jangan tak tahu. Jadi nak bagi tahu bahawa sebenarnya dia macam ni tuan-tuan. Bahasa ni not set in stone. Saya bagi contoh lah. Bahasa perkataan kita. Banyak perkataan kita pinjam daripada orang lain sebenarnya tak set in stone. Kita gunakan bahasa sehari-harian. Kamus memang akan update. Contoh. Dulu perkataan komputer. Ada ke orang pakai komputer tuan-tuan sebelum komputer ni wujud? Tak ada. Hard disk. Cakra keras kan? Cakra keras. Perkataan seperti mikrofon umpamanya. Ataupun perkataan-perkataan yang slang-slangar, yang selanga-selanga. Lepak for example kan. Tidak wujud sebelum itu sehinggalah digunakan oleh satu masyarakat, satu budaya. Maka dia dimasukkan ke dalam Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun kosakata negara tersebut. So benda ni bukan pelik. Kan, benda ni bukan pelik. Sebab itu siapa yang belajar linguistik macam Datuk Seri Anwar Ibrahim tu memang dia belajar linguistik, cakra liut. Baru-baru ni perkataan viral. Viral dia ada bahasa dia sendiri kan. Tular tu satu lah, tapi ada satu viral. Viral apa? So dia ada perkataan-perkataan tu kita yang kena tambah ke dalam percakapan seharian kita. Ada perkataan yang sebenarnya tak ada dalam seharian kita. So akhirnya ditambah di dalam kamus kerana kita dah mula menggunakannya. Tuan-tuan pergi semak bahasa kita sekarang ini dengan bahasa kita dahulu, zaman dahulu, berbeza tak? Kan? Berbeza tak? Kan? Contoh bahasa Kelano ni. Kelano ni perkataan apa sebenarnya? Tak wujud perkataan Kelano ni. Kan? So dia diwujudkan dan bila dia menjadi satu percakapan, maka dia akan dimasukkan ke dalam tata treasury, dia panggil thesaurus ataupun perkataan-perkataan lazim bagi negara tersebut.
Itu common sebenarnya, bukan benda yang pelik pun. Banyak perkataan-perkataan kita tak wujud 10 tahun dahulu, kita dah guna sekarang. Kan, kita dah guna sekarang. And is that weird? Adakah itu pelik? Tak. Tuan-tuan sendiri menggunakan perkataan. Contoh tuan-tuan. Sebab saya dulu masa sekolah, bapa saya suka kalau selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi ceramah, bagi pembentangan bajet, utusan Malaysia pada masa itu dia akan keluarkan keratan akhbar tau, dan kemudian dia akan keluar perkataan-perkataan yang kita tak biasa guna. Contoh apa dia tuan-tuan? Canggih. Tuan-tuan tahu tak perkataan canggih tu, antara orang yang awal memperkenalkan perkataan itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semasa itu, saya ingat lagi, masa sekolah kan, masa tu saya form 1993-94, saya form 5. Form 4, form 5. Masa itu kita menggunakan perkataan sophisticated. Macam Indonesia pun sama. Dia mengindonesiakan bahasa Inggeris. So, bahasa Inggeris tu diindonesiakan. So, lahirlah perkataan seperti sophisticated. So, Dr. Seri Anwar Ibrahim kata, kenapa kita nak guna perkataan-perkataan Inggeris yang dimelayukan atau diindonesiakan, sedang kita ada perkataan dan bahasa kita sendiri. Maka pada waktu itu, beliau mengungkapkan perkataan seperti canggih, anggun, canggun, perkataan seperti mampan. Masa itu mapan, sebenarnya mapan, tapi digunakan perkataan mampan. Kesilapan yang akhirnya, saya tak tahulah silap atau tidak, tapi menjadi satu perkataan yang masuk di dalam kamus kita sendiri ni. Kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan akan jumpa perkataan mampan tu. Dan juga sewaktu dengannya. Ringgit Malaysia, saya tak ingat, tapi perkataan ringgit Malaysia ni, kalau tak silap saya lah, correct me if I'm wrong, betul ke Anwar Ibrahim? Betul. Perkataan ringgit Malaysia diperkenalkan, saya tak tahu siapa, tapi saya rasa pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Pada 31 Oktober 1992. Ini saya share tuan-tuan. Oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 31 Oktober 1992. Sebelum itu kita guna sign dollar tau. Sign dollar. Kita tak guna perkataan Malaysia ringgit. Saya ingat lagi dulu masa tu kita guna perkataan, kalau contohnya RM1, kita panggil ringgit, RM1, tapi kita punya dollar sign kita guna sign dollar. Kan? So, ringgit Malaysia kini RM sahaja. Menteri Keuangan memperkenalkan ringgit Malaysia bagi mata wang menggantikan simbol ringgit yang digunakan selama ini. Pada 31 Oktober 1992 dikeluarkan oleh Berita Harian. Okay. So, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memperkenalkan ringgit Malaysia RM pada waktu itu. Saya ingat lagi RM. Saya boleh remember muka depan. Ringgit Malaysia kini dikenali sebagai ringgit Malaysia kini dikenali sebagai RM. Saya boleh imagine lagi. Kan? Saya boleh bayangkan perkataan-perkataan itu. So, maksudnya apa tuan-tuan? Kenapa bahasa ni penting? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni menekankan penggunaan bahasa ni sebenarnya? Sebab salah satu ciri ketermadunan, yang ni ramai orang tak tahu, salah satu ciri ketermadunan civilization adalah kayanya kosakata bahasa tersebut. Baru-baru ni saya message kawan saya dekat Indonesia tau. Wife dia, isteri dia tengah mengandung. Lepas tu dia kata baru dalam 2 bulan, tak sampai 2 bulan lebih lah. Baru masuk 2 bulan je tu. Jadi first trimester, dan dia dah cuba anak ni selama 3 tahun. Ni tahun ketiga baru dapat. Kemudian dia nak terbang ke Malaysia. Saya nak sambut dia lah. Dia kata Pak, maaf, nggak bisa terbang ke Malaysia dahulu sebab isteri saya kandungannya masih rentan. Oh, saya kata rentan. Rentan. Sebab rentan ni kita tak biasa guna kan, tapi saya tahu sebab aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena rentan tu, perkataan rentan tu rupanya macam fragile lah. Rapuh ni tak sesuai, rentan. Saya kata cantik juga bahasa tu kan. You see? Sebab kita rumpun yang sama. Rupanya banyak perkataan-perkataan. Dan kita di Malaysia ni, kita ada orang Jawa, kita ada orang Banjar, kita ada orang Sarawak. Ada perkataan-perkataan Sarawak juga digunakan dan sebagainya. So, for me,
kita biar kita mengkayakan kosakata kita sendiri. Supaya kita boleh ke depan dengan tamadun yang lebih hebat sebenarnya. Dan kita ada negara lain yang berbahasa seperti kita, seperti Brunei, Indonesia, Singapura, apa orang kata, even some part of Thailand, some part of Philippines kurang lah, tapi Thailand lah kita kata, yang boleh berbahasa bahasa kita. Dan juga kenapa kita tak gunakan, ambil perkataan-perkataan ini, jadikan kosakata kita lebih baik dan lebih apa orang kata, lebih besar kita kata, supaya kita nampak sebagai satu tamadun yang hebat. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok tamadun-tamadun yang hebat, ini kita ambil yang contoh paling mudah lah. Negara Afrika, kosakata mereka is very simple. Bukan semua lah, ada sesampat terutama yang duduk dekat bush tu, dekat apa orang kata, dekat kawasan-kawasan dipanggil bushman, yang duduk kawasan-kawasan padang pasir. Very very limited dia punya vocabulary, sebab perkara yang dia jumpa tu very limited. Tapi kalau kita tengok tamadun seperti Arab, seperti Parsi, seperti even Europe, seperti Barat umpamanya, mereka punya kosakata yang luas. Kerana tamadun mereka tamadun yang besar. This is where we should go sebenarnya. Orang tak faham mana ni, dia mempermainkan, mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa nak guna perkataan ketimbang, kenapa nak guna perkataan arakian, kenapa bahasa itu. Nak menunjukkan tuan-tuan, bahasa kita ni suatu benda yang sangat besar, sangat hebat sebenarnya. Saya termain lagu saya sendiri dalam ni. Baik, biar kat situ. Okey, Datuk Seri Najib Razak membuat satu angkat sumpah, membuatkan satu kenyataan. Saya angkat sumpah PM takkan buat onar pada negara SRC. Najib Razak berkata, dia telah bersumpah sebagai Perdana Menteri ketika itu dan tidak akan bertindak berlawanan dengan kepentingan SRC International dan juga negara. Mana-mana pengarah yang tidak bersetuju dengan cara syarikat milik MOF ini dijalankan, bebas untuk meletak jawatan, kata Najib. Bekas Menteri Kewangan itu memberi keterangan pada perbicaraan kes saman SRC sebanyak 1.18 bilion USD terhadapnya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Najib juga bekas penasihat emeritus SRC mengulang kenyataannya sebelum ini, dia tidak dapat menguruskan syarikat secara mikro dan bergantung kepada pengarah yang mempunyai kelayakan profesional sangat baik. Sebagai Perdana Menteri, saya tidak akan melakukan apa-apa yang melanggar kepentingan syarikat dan negara. Saya telah bersumpah di bawah Perlembagaan Persekutuan, katanya di hadapan Hakim Fairuz Zainul Abidin. SRC sedang menyaman Datuk Seri Najib untuk mengembalikan wang yang didakwa diseleweng daripada syarikat tersebut. Jawapan Najib itu merupakan maklum balas terhadap pemeriksaan Peguam Gurdial Singh Nijar yang mewakili bekas pengarah SRC Subuh Muhammad Yassin. Najib melibatkan Subuh dalam beberapa bekas pengarah SRC yang lain dalam saman tersebut untuk sebahagiannya atau sepenuhnya membayar balik kepada bekas Perdana Menteri itu jika syarikat tersebut memenangi tindakan sivil itu. Najib menegaskan dia tidak boleh dipertanggungjawabkan atas penyelewengan dana kerana dia tidak mengetahui mengenai kesalahan yang berlaku di SRC dan lembaga pengarah syarikat itu terikat dengan takbir urus korporat. Najib mendakwa Subuh dan beberapa ahli lembaga pengarah yang lain melanggar tanggungjawab fiduciary mereka. Bagaimanapun, apabila Gurdial meminta butiran spesifik tentang apa yang didakwa Subuh lakukan sehingga melanggar tanggungjawab fiduciary, Najib berkata dia akan memberi jawapan kemudian. Okay, ini merupakan SRC terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes civil menuntut kembali lebih kurang 5 bilion atau lebih kurang 5 bilion ringgit daripada Datuk Seri Najib kerana telah melanggar tanggungjawab fiduciary. Baik, semalam kita membahaskan soal RUU, wilayah, mufti wilayah. Dan macam yang panjang perbahasan tu, sejam lebih perbahasan tersebut. Dan seperti mana yang kita katakan, kita tidak ada masalah dengan keseluruhan RUU tersebut, cuma kita ada masalah dengan definisi, iaitu section 4. Tapi ada orang mendakwa, mana ada tentang definisi taksiran? Tak ada pun. Ada sebenarnya, ada di dalam RUU tersebut. So Mufti Perlis meminta supaya terdapat dialog dengan tetapi Menteri Agama tidak bersetuju dengan dialog tersebut, dengan perdebatan ke dialog sebagainya.
Dan hari ini seorang penulis bernama Zulkarnain Lokman mengatakan bahawa RUU Mufti Wilayah patut dibahas, bukan didialogkan. Portal Malaysia Kini melaporkan Mufti Perlis mengajak Menteri Agama untuk berdialog mengenai RUU Mufti Wilayah. Muhammad Asri berkata, Menteri Agama sepatutnya membawa agenda keluasan dan kesederhanaan selaras dengan idea madani. Malangnya beliau seakan membawa negara ini ke arah kafir-mengkafir, sesat menyesat serta pernah dilakukan oleh Ibnu Tumat. Siapa Ibnu Tumat, tuan-tuan? Panjang cerita dia, tuan-tuan Google sendiri. Apa kata jika media rasmi kerajaan memberi ruang saya berdialog dengan Menteri Agama? Isu yang nampaknya membuat rasa tidak puas hati Mufti Perlis adalah mengenai definisi Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Rujukan itu dibuat kepada Seksyen 3 RUU tersebut mengenai pelantikan seorang mufti dan timbalan mufti hendaklah seorang warga negara Malaysia, ahli sunnah wal jamaah dan mempunyai kepakaran hukum syarak. Subsection 3.4 pula memberi definisi ahli sunnah wal jamaah sebagai orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tetapi akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, mazhabnya Syafi'i dan juga dia punya tasawufnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Okay. Dialog sebenarnya bukan forum yang sepatutnya digunakan. Mungkin Mufti Perlis punya idea sendiri berkaitan cadangan tersebut. Namun, sesuatu RUU bukan perlu dialogkan di televisyen, sebaliknya dibahaskan di parlimen. Oleh itu, tidak timbul soalan menteri berani atau tidak untuk berdialog di televisyen. Cadangan untuk berdialog pun menunjukkan Mufti Perlis tidak faham proses pembuatan sesuatu RUU. Mufti Perlis tidak perlu menonjolkan dirinya sebagai hero. Jika ada rasa tidak puas hati adalah lebih harmoni jika Dato' Asri datang ke pejabat menteri di Putrajaya. Saranan dialog diminta semalam hanyalah seperti kartun Upin dan Ipin yang mencabar kawannya yang lain untuk bermain bola. Jika mereka menang, mereka akan dijaja di dalam kampung bahawa mereka lah hero sebenar. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, Zulkarnain Lokman ni adalah timbalan Menteri Agama kot. Timbalan kot. Dia kata dialog ni tak patut. Tak patut. Sebab apa? Kalau nak pejabat menteri, kenapa nak kena berdialog? Itu macam Upin dan Ipin, tuan. Dalam pada dia kata ada Upin dan Ipin ni, jangan tuan-tuan tak tahu, dia orang panggil, Mufti panggil Jakim, Mufti panggil untuk berdialog dalam ada satu wacana. Ada satu penerangan tentang dialog dan sebagainya. Dan kenapa jadi macam tu? Bagi saya, bila kita bercakap soal demokrasi, kenapa kita nak mengatakan dialog itu sebagai Upin dan Ipin? Kenapa kita takut nak berdialog atau berbahas atau kita nak berwacana dan sebagainya, whatever you want to call it. Kenapa kita nak takut melakukan perkara tersebut? Pukul 10 ni, pukul 10 ni tengah live kot Mufti Wilayah sekarang ni. Saya rasa tengah live lah. Sekarang ni. Terima kasih Daniel. Ben Daniel. Mungkin tengah live sekarang ni. Mungkin tengah live. Saya tengah check sekarang ni. Tak apalah. Nanti tuan-tuan boleh check sendiri. Mungkin tengah live, tak apalah. Penerangan dia sebagainya. Tetapi, again, kenapa kita buat penerangan berat sebelah, tuan-tuan? Kenapa kita buat penerangan hanya satu pihak? Itu yang kadang-kadang kita pelik tu. Kadang-kadang kita pelik. Kenapa penerangan tu satu pihak? Tapi, panjang video tu, 1 jam lebih. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube saya, Facebook saya, YouTube saya. Dan tuan-tuan, saya memerlukan 10,000 follower di YouTube, di Facebook. Tolong pergi ke Facebook Iswari Murni Utama. Tolong like dan juga tolong follow Facebook tersebut. Baik, habis kat situ. Saya tak nak ulas panjang hari ini sebab dah banyak masa saya buat, banyak video dah saya buat dan juga forum pun telah kita buat. Okey, balik. Inflasi tidak seburuk yang disangkakan. Inflasi terkawal pertanda kesihatan ekonomi baik. Konotasi inflasi sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Namun, hakikatnya tidaklah seburuk yang disangkakan. Dalam konteks ekonomi, inflasi yang terkawal sebenarnya adalah petanda kesihatan ekonomi yang baik. Menurut Timbalan Ketua Ekonomi BIMB Securities Zafri Zulkifli, setiap negara memerlukan inflasi untuk mengetahui pertumbuhan dari segi ekonomi. Secara asasnya, inflasi bermaksud peningkatan harga barang dan perkhidmatan dari masa ke semasa. Biasanya diukur tahun ke tahun. Walaupun inflasi boleh diukur secara bulanan atau suku tahunan, ukuran tahunan adalah paling biasa digunakan. Dalam mengukur inflasi adalah penting untuk mempertimbangkan juga kadar peningkatan pendapatan rakyat. Yang paling utama, pendapatan perlu berkembang lebih tinggi daripada inflasi. Sekiranya gaji tidak meningkat atau lebih rendah daripada kadar inflasi, ini akan menjejaskan kuasa beli rakyat. Namun jika pendapatan tumbuh lebih cepat daripada inflasi, kuasa beli rakyat akan meningkat memberi stabilan kepada ekonomi.
So kalau kita tengok pada Ogos 2024, kadar inflasi telah turun daripada 2 pada Julai kepada 1.9%. Isu utama yang dihadapi sekarang inilah kadar pertumbuhan gaji rakyat lebih perlahan berbanding kadar inflasi. Walaupun begitu, jika dibandingkan dengan negara lain, kadar inflasi di Malaysia berada pada paras yang rendah, iaitu sekitar 2 hingga 3%. Tanpa inflasi, kenaikan gaji tidak mungkin berlaku kerana peningkatan kos buruh akan menyebabkan syarikat menaikkan harga barangan. Oleh itu, inflasi pada kadar 2 hingga 3% adalah sihat selagi ia tidak menjejaskan pertumbuhan gaji sebenar atau real wage growth. Okey. Kenapa saya cerita pasal inflasi ni, tuan-tuan? Inflasi dalam kadar daripada tarikh 3 bulan lepas, 4 bulan lepas telah berada dalam sekitar 2%. So sekarang ini dia telah turun kepada 1.9% pada bulan Ogos. September, Ogos, Julai, Ogos, September, Oktober. So pada Ogos 1.9% dan terkini pun pada lingkungan 1.9%. Inflasi ni perlu ke tidak, tuan-tuan? Apa itu? Okey, sebelum tu apa itu inflasi? Secara asasnya inflasi ni adalah rate of change atau perubahan harga daripada satu period ke satu period. Satu tempoh ke satu tempoh. So kita ada dipanggil CPI, Consumer Price Index. Kita ada bakul, dan dalam bakul itu kita ada makanan, kita ada servis dan sebagainya yang biasa digunakan oleh rakyat seharian atau at least bulanan. So daripada situ kita ada indeks 100 pada tahun 2010 kita buat indeks 100. So daripada situ kita ukur. Kita ukur bulan ke bulan, tahun ke tahun, berapa kenaikan barang-barang yang selalu kita gunakan itu. So daripada perubahan itu kita katakan bahawa ini adalah peratusan dia. Ada negara seperti saya kalau tersilap saya macam Singapore, Thailand sebagainya. Saya tak sure Singapore macam mana, tapi Thailand mencapai 3% ke atas. Negara kita pernah juga mencapai 3% lebih sehingga 4%. So bermakna apa peratusan tu? Perubahan kadar harga barang itu terlalu cepat. 4%, 5%. Negara seperti Greece umpamanya, I think Turki pun menghadapi masalah inflasi yang sangat besar. Sehingga ada negara-negara mencapai sehingga 20, 30, 50% perubahan barang. Inflasi. Jadi macam tu tak payahlah inflasi kita tak payah naikkan harga barang lah. Kalau harga barang tak naik juga, satu benda yang tak elok. Bila tak ada berlaku inflasi, bermakna ekonomi tak berkembang. Itu pun satu negative connotation juga. Kalau ekonomi tak berkembang, inflasi akan jadi negatif. Sekali-sekala tak apa, tetapi kalau dia selalu sangat negatif pun tak elok. Sekarang ini China menghadapi inflasi negatif, tuan-tuan. Dia tak apalah, negara dia dikontrol. Tapi inflasi negatif ni bila keterlaluan sangat, maka menunjukkan ekonomi itu tidak berkembang. Salah satu kesannya kepada gaji kita, kenaikan gaji. Now, dia bukan masalah inflasi, betul lah apa yang dikatakan oleh pakar tadi itu kan. Tetapi bagaimana perubahan gaji itu, inflasi itu berbeza dengan kadar kenaikan inflasi itu dengan kadar gaji kita, kenaikan itu bagaimana? Yang itu sebenarnya kita kena lihat. Gaji itu hendaklah kadar kenaikan dia tahunan itu mestilah lebih tinggi. Contohnya, katakanlah tuan-tuan ada kerja di syarikat, kenaikan gaji tuan-tuan tahunan katakanlah 5%. Contoh. 5%. So, itu lebih baik daripada inflasi kita yang mungkin dalam sekitar 2-3%. So, itu adalah sepatutnya better dalam keadaan itu. Tapi kalau gaji kita tak naik-naik, tetapi inflasi kita tak tahu naik, yang itu masalah tu. Yang itu yang menjadi masalah. Dan disebabkan oleh itu juga, kan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebutkan bahawa subsidi minyak akan diselaraskan kepada 85% yang layak menerima. Kerana sekarang ini kita telah membayar dan juga menaja T15, top 15% of rakyat kita ini, dan mereka menggunakan 8 bilion subsidi yang sebenarnya mereka tak perlukan pun. Dia naik kereta Ferrari, dia naik kereta Lamborghini, dia naik kereta mewah-mewah, tapi dia isi minyak RON 95 yang ada kita punya subsidi. Dan kita kena ingat, tuan-tuan, kereta yang besar, tangki besar. Kita nak isi 100 pun sesak, semput. Dia isi kereta 200-300 tak ada masalah. Tapi dia ambil RON 95 kita. So subsidi kita tu dia pergi banyak kepada dia berbanding dengan orang yang memerlukan. Dan Perdana Menteri menyebut tentang T15.
soalan kita, siapa itu T15? Itu yang menjadi persoalan. Ramai yang mula share T15 ni yang bergaji 13,000, T15 ni yang bergaji 15,000, T13 ni yang bergaji 9,000. Saya tanya, ada orang forward saya tanya, kat mana korang dapat data ni? Oh, ni Jabatan Perangkaan. Tuan-tuan, itu data masa sebelum Kerajaan Madani ni memerintah. Zaman dahulu, T20, TM40, B40 dinilai berdasarkan kepada pendapatan. Dia bukan multi-dimensional punya kaedah tau. Dia tengok gaji kita, okey, gaji isi rumah, suami, kalau dia bujang-bujang lah. Kalau suami campur isteri, berapa gaji? Oh, suami gaji 5,000, isteri gaji 8,000. Campur 13,000. Okey, 13,000. Maka dia M40 atau T20. Itu dulu. Sekarang ini kita tak guna kaedah tu lagi. Tolong faham. Jadi kalau sesiapa di kalangan kawan-kawan tuan-tuan menyebarkan T15 adalah gaji ini, adalah gaji ini, adalah gaji ini, cakap dengan dia, kalau bodoh, bodoh sorang-sorang. Kerajaan tak announce lagi T15, T85 tu apa. Mekanisme itu tak ada lagi. Kan? Bagaimana tu belum lagi tuan-tuan. Dan penyelarasan subsidi ini tahun depan Jun 2020. Rafizi menyebut, kerajaan sedia berdepan kritikan subsidi petrol ditarik. Kerajaan bersedia berdepan kritikan berhubung komitmennya untuk menarik balik subsidi petrol bermula pertengahan 2025. Dalam temubual dengan Bloomberg TV, dia mengakui dasar sensitif itu berkemungkinan akan menimbulkan tidak puas hati rakyat apabila dia berkuat kuasa. Ia adalah keputusan sekali dalam satu generasi yang memberi kesan kepada kehidupan orang. Harapan saya dan tanggungjawab kita dalam kerajaan adalah untuk memastikan kita menguruskan perkara ini dengan betul supaya perubahan dasar ini mampan. Kan saya sebut perkataan mampan tadi kan? Kan? Mampan. Kata Rafizi, mampan ni tak ada macam saya kata tadi. Rafizi sambil mengakui bahawa inflasi adalah kebimbangan terbesar kerajaan walaupun hanya kumpulan pendapatan 15% ke atas akan tertaluk kepada harga RON yang lebih tinggi. So 15% tu siapa? Biar Rafizi jawab. Dalam masa sama, Rafizi Ramli kata pengkelasan kategori T15 sedang diperhalusi bagi memastikan penyasaran subsidi kerajaan berlaku adil kepada semua pihak. Katanya kerajaan kini sedang beralih kepada satu konsep baru perbelanjaan bersih sebuah isi rumah agar mereka menjalani kehidupan wajar. Secara konsepnya, yang itu telah dibincangkan secara mendalam di tingkat kerajaan. Now we are moving daripada konseptual kepada pelaksanaan. So perbincangan mengenai pelaksanaan itu sedang berlaku, and I think it's best untuk kita tunggu the final design of it. Tetapi bila Perdana Menteri sebut T15, itu merujuk kepada kaedah-kaedah yang akan diumumkan nanti. Jadi if you ask me sekarang T15 tu berapa, saya ingat we have to, kerajaan kita perlu melalui proses. And we know we want to make it a lot fairer than before. Jadi I don't think personally is going to be a simple household income seperti sekarang. Beliau berkata demikian kepada Okay. It's not going to be as simple as household income di belakang. Kalau tuan-tuan tengok kat belakang ni, ini adalah bulanan isi rumah 2022. Dia ada poster kat belakang ni. T20, mereka yang berpendapatan RM19,652 ke atas. T20, I think ni 2021 kot, adalah 15,867. Ini 21. Sedangkan B40 adalah 3,401 ke bawah. M40 adalah dalam kurungan 7,970. Ini 2022. Okay? 2022. Bukan sekarang. Tunggu dulu. Kadang-kadang itulah macam Syed Saddiq lah. Inzal awal sangat. Awal sangat Inzal tu. Orang belum habis lagi cerita. Sebab benda ni tuan-tuan, kita kena teliti dengan lebih baik. Dengan lebih mendalam. Macam Rafizi sebut tadi, kita kena lihat bukan sekadar pendapatannya. Kita kena lihat juga dalam take home dia. Take home maksudnya pendapatan dia, kita tengok pendapatan dia itu berapa belanja dia bawa balik setelah ditolak beberapa perkara. Dia tak cukup kita sekadar kita tengok pendapatan. Yalah, contoh gaji dia 10,000, memang gaji dia 10,000, anak 8. Seorang ni gaji dia 8,000, anak seorang.
Gaji ni 10,000, anak 8 duduk Kuala Lumpur. Yang seorang ni gaji 8,000, anak seorang duduk dekat apa orang kata, Kuching, tuan-tuan. Atau duduk dekat Kedah. Duduk dekat Kulim, Kedah. Dia lain. So, dia multifaktorial. Dia tengok lokasi, dia tengok jumlah anak, tanggungan, dia tengok jumlah pendapatan. Dia ada banyak benda yang kerajaan akan consider. Dan multifaktorial ini dia berselirat. Iaitu tugas data lah. Oh, macam mana dia nak kira? Itu tugas Jabatan Statistik lah. Kau tak pening lah. Kau bukan kerja situ. Biar mereka datang dengan data mereka nanti. Kalau tuan-tuan tak puas hati, kita scrutinize daripada perkara tersebut. Boleh Okey, balik kepada ini tuan-tuan. Taqiyuddin persoal masa 90 minit untuk Hamzah jawab belanjawan. Ketua Pembangkang Taqiyuddin hari ini mempersoalkan tindakan Di-Pertua Dewan Rakyat memberi hanya 90 minit untuk Ketua Pembangkang membahaskan belanjawan. Dia kata merujuk kepada amalan terdahulu, pihak yang menjadi kerajaan memperuntukkan 120 minit, iaitu 2 jam lah untuk Pembangkang berbahas. Katanya sebelum ini ketika PN menguasai Putrajaya, kerajaan memberi tempoh masa yang sama sahaja kepada Menteri Keuangan membentangkan belanjawan. Saya dah bertanya kepada bekas speaker mengenai perkara ini. Secara dasarnya jika Menteri Keuangan memberi masa 2 jam, Ketua Pembangkang juga diberi tempoh masa yang sama. Ketimbang yang dulu saja, dia cakap ketimbang. Diberikan 2 jam. Sekarang ini 90 minit. Saya berharap Ketua Pembangkang akan diberi masa yang sama yang diambil oleh Menteri Keuangan semasa membentang belanjawan nanti. Timbalan Di-Pertua bagaimanapun memutuskan sebuah tempoh masa yang diberikan itu kekal dan permohonan Taqiyuddin ditolak. Saya lihat ini adalah isu semasa, pertimbangan masa untuk berucap permohonan lebih waktu. Tetapi kalau lihat rekod yang ada pada Dewan, Ketua Pembangkang diberi masa 90 minit untuk berbahas. Jadi tidak dapatlah saya putuskan 2 jam lebih itu. Tapi kalau lihat rekod yang ada pada Dewan, pada tahun lalu juga Ketua Pembangkang diberi 90 minit. Pada pembentangan belanjawan tahun lalu sebelum ini Ketua Pembangkang diberi 10 minit. Tegasnya, tak ada siapa pun yang mempersoalkan. Membawa kepada cerita Tuan Ibrahim Tuan Mat hari ini mempersoalkan PMX dapat tak ambil gaji, tuan-tuan. Kita dengar. Data yang ada waktu kita naikkan daripada 1,200 ke 1,500 sebenarnya masih belum selesai. Dan saya rasa dia tak berhenti, Tambun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji. Ya, konon dilindungi dengan hasrat tersebut. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Allah Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ni nampak lebih pada Rasul ni. Ya. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji. Ataupun dia mungkin transfer saja. Dia tak ambil tapi dia online. Jadi saya minta komen sebab kadang-kadang kenyataan beliau ni berselindung di sebalik kononnya kerajaan yang ada berselindung, kami pun tak ambil gaji, menteri pun tak ambil gaji. Minta komen sikit. Wow. Lebih hebat. Saya tak tahulah. Urusan sama ada tak ambil gaji ni diumumkan semuanya. Alhamdulillah, baiklah. Tapi kalau dah tak ambil gaji, jangan juga ambil allowance. Dia beza. Gaji itu memang betul. Tapi allowance-nya bagaimana? Datangnya daripada mana? Ada juga allowance yang datang daripada JLIC. Itu juga harus kita persoalkan. Kalau nak umumkan zero income. Tapi kalau zero income, dia nak makan dengan apa? Kalau dia boleh berdoa, beras dihantar oleh Putrajaya depan dia. Berdebatkan pula tu. Tak apalah, tapi saya ingat eloklah. Jangan sampai dia berdoa, ya Allah Tuanku, tunggu datang Apple depan dia. Dia tu berapa ramai orang. Ataupun avocado terus jatuh. Ini susahlah kita. Itulah yang dipersoalkan oleh Kubang Krian. Ya, ada waktu kita menaikkan daripada 1,200 ke 1,500 sebenarnya masih belum selesai. Dan saya rasa dia tak berhenti, Tambun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji. Ya, konon dilindungi dengan hasrat tersebut. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Allah Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ni nampak lebih pada Rasul ni. Ya. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji. Ataupun dia mungkin transfer saja. Ya. Dia tak ambil tapi dia online ni. Ya. Jadi saya minta komen sebab kadang-kadang kenyataan beliau ni berselindung di sebalik kononnya kerajaan yang ada berselindung, kami pun tak ambil gaji, menteri pun tak ambil gaji. Minta komen sikit. Wow.
lebih hebat. Saya tak tahulah urusan sama ada tak ambil gaji Tarap ni sampah. diumumkan semuanya. Alhamdulillah, baiklah. Tapi kalau dah tak ambil gaji, jangan juga ambil allowance. Dia beza. Gaji itu memang betul, tapi allowance-nya bagaimana? Datangnya daripada mana? Ada juga allowance yang datang daripada JLIC, JLIC. Itu juga harus kita persoalkan. Kalau nak umumkan zero income. Tapi kalau zero income, dia nak makan dengan apa? Kalau dia boleh berdoa, pum, beras dihantar oleh Kota Raja depan dia. Beras tempatan pula tu. Tak apalah, tapi saya ingat eloklah. Jangan sampai dia berdoa, ya Allah Tuanku, tunggu datang apple depan dia. Macam tu, berapa ramai orang. Ataupun avocado terus jatuh. Nah, ini susahlah kita. Jadi kalau itulah yang dipersoalkan oleh Kementerian, saya tak tahu, saya minta Yang Muhammad sendiri jawablah. Apa yang dia bahaskan tadi, tuan-tuan? Yang pertama, Tuan Ibrahim Tuan Man mempersoalkan. Dia yang menyoal pun sama bengong, yang menjawab pun sama bengong. Yang pertama, tuan-tuan, saya nak cerita. Dia kata dia berdoa, pum, turun beras tempatan. Kenapa dia tak kata berdoa turun paket minyak? Daripada menantu dia. Kenapa doa turun paket minyak? Dia kata Anwar Ibrahim nak makan apa? Kenapa ambil allowance sekali? Gaji tak ambil, allowance ambil. Tuan-tuan, saya nak tanya, dia ada bukti ke Perdana Menteri ambil allowance ke pengurusi JLIC? Dia macam zaman dia nak fikir macam zaman dia. Tuan-tuan, satu benda saya nak cerita. Perdana Menteri tak ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Gaji Perdana Menteri ni saya rasa dalam 100,000 macam tu lah. Menteri Keuangan pun lebih kurang dengan allowance dan sebagainya. Yang tu dia tak ambil. Tetapi dia ambil gaji sebagai siapa, tuan-tuan? Ahli Parlimen. Ahli Parlimen Tambun dia ambil gaji. Wife dia pun ahli parlimen juga, Banatul Razak. So, 2 gaji dia. So, 2 gaji, pendapatan isi rumah mereka lebih kurang dalam 40,000 lah. Sebagai ahli parlimen lebih kurang 20,000 gaji mereka. Now, persoalannya, kenapa nak persoalkan gaji Perdana Menteri? Kita berbahas, ni 2 tokoh besar daripada Bersatu dan juga PAS. Ini masa untuk nak bangkit, nak membicarakan bajet. Tiba-tiba nak soal pasal gaji orang ni, kenapa? Mereka risau Perdana Menteri tak ambil gaji, tetapi mereka tak pernah risau pasal berbelanja lebih. Sewaktu mereka jadi kerajaan, bagi orang tak buat kerja, gaji. Kan, menteri mana tah Timur Tengah ke mana ke dapat gaji jutaan ringgit setahun, tetapi hasil pun tarak. Yang tu mereka tak persoalkan. Membazir tak ada masalah bagi mereka. Tetapi berjimat, yang tu masalah. Yang tu kita persoalkan. Tuan Ibrahim Tuan Man kata apa? Nabi pun apa orang kata dapat ketetapan daripada Allah, dia kata. Siapa kata? Ya, kita tahu Nabi dapat ketetapan ghanimah. Di dalam Quran kalau ada ghanimah, Nabi dapat berapa. Tetapi itu bukan gaji. Takkan orang sehebat Tuan Ibrahim Tuan Man tak tahu. Mana ada Allah kata, ya Rasulullah, maka ketetapan bagi kamu setiap bulan, kamu akan mendapat dinar sekian-sekian, dirham sekian-sekian daripada kantong negara. Tak ada. Jangan jual nama Nabi lah. Jangan jual nama Nabi dalam perkara yang tak perlu nak jual. Sepatutnya kalau mereka nak bahas dalam isu yang dibentangkan oleh kerajaan. Tuan-tuan, bajet kali ini bukan bajet populis. Sasar subsidi bukan bajet populis. Kalau bajet populis, Perdana Menteri boleh kata dengan ini kita akan meningkatkan lagi subsidi. Tapi akhirnya yang merana siapa? Kita. Negara kita tak boleh bersaing. Pendapatan kita tak boleh berkembang. Nah, ini level pembangkang, tuan-tuan. Ini level pembangkangnya. Dalam situ galak-galak. Jatuh avocado, jatuh beras. Kenapa tak sebut? Jatuh paket minyak subsidi yang disakau oleh anak dan menantu aku. Kan senang? Kan? Nah, ini ke level pemimpin ulama PAS, tuan-tuan. Kalau ini level ulama PAS, risau aku. Kan? Dan dia kata, mungkin dia malaikat tu tak makan gaji.
Ahli Parlimen Pemegang membangkitkan soalan bagaimana Anwar Ibrahim memperoleh pendapatan jika dia tidak mengambil sebarang gaji dari jawatan. Ini sandangnya pertama sekali. Terima kasih kepada pembangkang kerana risau dengan Perdana Menteri kita. Kami pun risau juga sebenarnya. Kami daripada dulu minta, ya Datuk Seri Anwar Ibrahim tolonglah ambil gaji, tolonglah ambil gaji, tolonglah ambil gaji. Tapi macam saya kata, Perdana Menteri kita ni, dia jenis orang yang kalau makan, dia makan cukup kadarnya. Apa yang dia ada cukup. Dia tak perlu nak beristeri dia tak perlu barang-barang mewah, dia tak perlu beg isteri dia, beg yang diberikan oleh orang Sarawak yang buat harga 200-300 ringgit. Dia tak perlu beg-beg yang harga puluhan ribu macam pemimpin PAS punya isteri atau punya whatever lah. Puluhan ribu kereta mewah, dia tak perlu. Even kereta dia Jaguar diberi oleh orang satu baru-baru ni berabus ke saya tengok apa, dibagi oleh bukan TMJ, Sultan Johor. Even tu pun Sultan Johor Agong yang bagi. Kita kata, dia kenapa tuan-tuan? Inilah Anwar Ibrahim. Kau tak kenal Anwar Ibrahim tu bagaimana? Saya cerita lagi sekali. Saya pergi rumah dia kat Segambut. Masa tu saya pergi, orang yang tak ada, saya pergi dengan kawan saya. Bumbung bocor. Lillahi ta'ala saya sebut. Rumah dia bocor. Bumbung bocor. Masa tu dia ketua pembangkang, tuan-tuan. Ketua pembangkang ni level dia lepas isteri dia jadi timbalan Perdana Menteri. Isteri dia sebelum itu timbalan Perdana Menteri kan. Saya pergi ni, kerajaan dah tumbang. Dia ketua pembangkang. Bumbung rumah bocor. Dan maaf lah Datuk Seri, saya cerita benda ni. Saya pergi tu, saya melihat bumbung rumah, air mengalir pagi tu. Bocor tuan-tuan, bukan kali pertama. A few times. Kalau dia sakau, bini dia sakau, isteri dia sakau, kawan sakau. Tu masa dia jadi timbalan Perdana Menteri tu dia sakau. Rumah dah mewah dah agam dah. Sekarang, tuan-tuan, Allah. Pergi rumah yang dekat Kajang tu, kawan saya cerita lah, saya tak nak pergi lagi. Dia kata, macam tengok rumah biasa je. Sebab dia tak perlu berhidup mewah. Orang dok cerita gaji kena ambil besar 100,000. Bagi dia 20,000 okey lah. Cukup makan, cukup minum. Tuan-tuan pergi tak? Tengok tak? Yang dia makan dengan Presiden Prabowo tu, Presiden Indonesia tu. Saya tengok apa atas meja, apa dia makan. Dia ambil, dia ada makanan simple. Tu makanan atas pinggan dia tu, simple. Simple makanan. Nasi sikit, sayur sikit, ada lauk sikit. Sikit je. Dan dia memang macam tu. Sebab itu badan dia macam tu, body dia macam tu. Kan? Bukan macam geng-geng overweight ni. Minta maaf lah jangan kata body shaming pula. Saya bukan kata Tuan Ibrahim Tuan Mat, orang lain kan. Dia makan simple. Itulah Rasulullah punya sunnah. Makan mudah, berpakaian mudah, tak perlu bermewah, simple. Pakai baju dia hari untuk dia nak apa orang kata, dia nak buat ucapan bajet tu pun baju simple, tuan-tuan. Simple. Tu pun dipersoalkan. Tak dia lah. Okay. Wan Faizal rasa dizalimi. Larangan Johari. Ahli Parlimen Macang Wan Faizal menyelar keputusan Parlimen dianggap zalim kerana melarang dia berada di beberapa kawasan di Dewan Rakyat. Katanya arahan yang dibuat di Betul adalah bertentangan dengan petua yang sudah menjadi amalan sebelum ini sepatutnya dipatuhi. Jelas Ketua Pemuda Bersatu itu Lim Kisang juga digantung selama 6 bulan namun masih diberi kebenaran berada di tempat duduknya Dewan Rakyat. Cuma tidak boleh terlibat dalam perbahasan. Pada 2018, Lim Kisang turut digantung 6 bulan tetapi Pendekar Almin Mulia benarkan dia duduk dalam Dewan tapi tak dibenarkan bersuara. Ketika ini sebuah kerajaan dikutai oleh dipanggil Ketua Reformasi bukan saja menafikan hak saya membela diri, malah sekarang dilarang sama sekali untuk memasuki memerhati sidang yang sedang berlangsung. Jawapan saya, itu tak ada kena-mengena dengan kerajaan mana ni. Itu bidang kuasa speaker. Kalau speaker kata kamu tak boleh berada di dalam dewan itu, kamu tak boleh berada di dalam dewan itu. Itu bidang kuasa speaker. Yang kamu mempersoalkan tu kenapa? Apa kena-mengena dengan kerajaan Madani? Itu speaker yang punya keputusan. Persoalan utamanya kamu nak berada di situ, tu kenapa? Dan persoalan keduanya, kamu menuduh orang dengan surat layang itu kenapa? Yang itu tak pernah orang persoalkan, tuan-tuan. Biar kita habis di situ. Ada satu kenyataan daripada pemimpin PN. Anwar lempar sisa, harap orang India makan budi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim didakwa mengabaikan nasib masyarakat India ketika membentangkan Belanjawan 2025. Seorang pemimpin PM membangkitkan persoalan bagaimana Anwar memperuntukkan 600 juta untuk mengubah suai bangunan Sultan Abdul Samad dan Karkosa Seri Negara
tetapi hanya memperuntukkan 130 juta kepada masyarakat India. Oh, teruknya. Saya risau kerana peruntukan untuk masyarakat India yang termiskin dan terpinggir semakin mengecil dari tahun ke tahun, kata Ketua Penerangan Parti India Malaysia, Sultan Mokiah menerusi hantaran TikTok. Okey, saya jawab. 600 juta untuk Sultan Abdul Samad dan Karkosa Seri Negara ini adalah khazanah negara. Okey. Tetapi bukan 130 juta sahaja kepada masyarakat India. Dijawab oleh pimpinan daripada Parti Keadilan Rakyat, Ahli Parlimen Sungai Buloh, Ramanan menjawab, belanjawan sisih orang India, Ramanan ingat jangan putar belit. Belanjawan 2025 untuk semua lapisan masyarakat tanpa membezakan mana-mana komuniti. Jelas Ar-Ramanan. Bagi komuniti India, sudah banyak kali Perdana Menteri sudah cakap, tak nak pecah-pecahkan peruntukan ikut komuniti setengah pihak saja. Dia cakap 130 juta saja bagi komuniti India. Adakah ini maksud peruntukan yang disediakan untuk kesihatan bukan komuniti India? India tak dapat. Apa maksud dia tu? 64 bilion untuk Kementerian Pendidikan. Adakah pendidikan itu khas untuk sekolah kebangsaan atau Cina saja? India tak dapat? Tidak. Itu semua untuk komuniti. Dan juga benda-benda kita nak sebut STR ke, kita nak sebut, semua dapat tuan-tuan. Cuma bagi kaum India ada khas sedikit. Ada khas sedikit. Tetapi lain daripada itu, still semua sama. Dia, macam mana nak kata, kalau dia nak mempolitikkan benda ni, macam-macam dia boleh politikkan. Tapi bagi saya yang paling utama adalah bagaimana kita nak tingkatkan bajet yang terbesar pada kali ini kan. Ada orang suruh saya bahaskan bajet. Saya tak sempat berkesempatan masa bahaskan bajet. Tapi insyaAllah ada masa nanti saya akan lihat sebab masih dalam perbahasan kan. Masih dalam perbahasan. Okey. Dan bersatu bergolak di Melaka. Undur Yadzil Akar Umbi mahu Mas Emrianti Ketua I Bersatu Melaka. Ketua Bersatu Melaka Dr. Yadzil Yaakob digesa berundur susulan penggantungan bahagian Jasin dan Mas Erianti dicadangkan mengambil alih jawatan itu. Akar Umbi Bersatu Melaka enggan di Kelabas berkata penggantungan itu menunjukkan kelemahan Yadzil yang juga Ketua Perikatan Nasional Negeri mentadbir dan menguruskan bahagiannya sendiri. Kita perlu seorang nahoda baru lebih kuat dan cemerlang dalam menguruskan parti. Kita ada Mas Arianti Samsudin, individu cukup berpengalaman dalam politik dan beliau pada saat ini mesti mengambil alih tampuk kepimpinan. Katanya, Mas Arianti adalah ahli Parlimen Masjid Tanah dan bakal mengetuai wanita bersatu setelah Rina menarik diri daripada mempertahankan jawatan itu pada pemilihan parti bulan depan. Terdahulu Yadzil mendakwa kedudukan yang memegang jawatan tertinggi parti itu menyebabkan menjadi sasaran awan sehingga bahagian diketuainya digantung minggu lalu. Yadzil berkata sebagai calon pimpinan tertinggi Bersatu yang diramalkan pasti menang pada pemilihan parti bulan depan ada usaha menggagalkan kejayaannya. Semalam FMT melaporkan bahagian Jasin digantung dipercayai berpunca ada cawangannya gagal mengadakan mesyuarat. Susah Agung Hamzah memaklumkan perkara itu menerusi surat bertarikh 14 Oktober serta pengambilan Bersatu Jasin diambil oleh MPT. Terima kasih. Sumber parti memberitahu FMT keputusan itu diambil setelah siasatan mendapati ada cawangan tidak mengadakan mesyuarat berbeza dengan laporan bahagian kepada ibu pejabat. Sementara itu Akar Umbi turut menggesa tangga batu digantung kerana mendakwa mesyuarat peringkat cawangan tidak cukup ahli dan berlaku penipuan dalam catatan minit mesyuarat. Kepimpinan perlu mengorak langkah mengambil tindakan drastik dengan menyelamatkan Bersatu Melaka dan memperkukuhkan parti di peringkat negeri sebelum kita memasuki PRN. Implikasi kepada perkara ini apa dia tuan-tuan? Implikasi kalau tak cukup dan ada ahli yang membuat laporan kepada ROS, berkemungkinan besar Bersatu ni boleh dibubarkan. Ini berlaku kepada UMNO pada tahun 1988 apabila perkara ini dibawa ke mahkamah dan didapati bahawa memang ada beberapa cawangan daripada bahagian UMNO yang tidak kawasan yang tidak mengadakan mesyuarat dengan betul dan akhirnya UMNO telah diharamkan sehingga wujudnya UMNO baru pada 1988. Implikasi dia besar. Tetapi yang lagi besar adalah bagaimana pertembungan di dalam Bersatu itu sendiri. Saya kata pertembungan itu sehingga membawa kepada perpecahan yang amat besar. Dan perpecahan itu lebih jelas apabila geng yang saya kata ada dana itu, dananya telah dibekukan. Yang ini tak keluar lagi berita, tetapi berkemungkinan tidak lama lagi akan ada usaha untuk freeze account mereka ahli politik yang terlibat dengan 6 house diserbu lagi. SPRM serbu 6 lagi safe house terkait ahli politik. 6 lagi safe house diserbu SPRM kerana disyaki mempunyai kaitan dengan ahli politik berkaitan dengan
kes rasuah konsesi pelaburan Lombong Pasir. Premis berkenaan melibatkan sebuah unit kediaman dan 5 pejabat di sekitar Kuala Lumpur pada 16 hari bulan lalu. Jumlah keseluruhan premis diserbu dan digeledah oleh SPRM adalah 9 lokasi di ibu negara dan setakat ini belum lagi diketahui sama ada terdapat sebarang rampasan wang atau dokumen. Ini kerana tindakan masih diambil oleh SPRM. Sebab itu berkata penggeledahan itu susulan tindakan penggeledahan SPRM sebuah pangsapuri yang didakwa dijadikan safe house seorang ahli politik berpengaruh dan menemukan sejumlah wang asing bernilai 5 juta ringgit. Selain itu, rentetan penggeledahan SPRM di 2 lagi penyimpanan keesokannya menemukan wang tunai bernilai kira-kira 321,000. Pada 14 Oktober, Azam Baki memanggil 15 saksi berkait kes rasuah tersebut. Tuan-tuan dah jumpa ke siapa kroni Azmin tersebut, tuan-tuan? Tuan-tuan dah jumpa ke? Ke belum lagi? Kan saya kata hari tu kan, COO MBI. Siapakah COO MBI tersebut, tuan-tuan? Kan saya kata COO MBI ditahan 7 hari. Kan? Bekas COO MBI ditahan 7 hari. Bekas Ketua Pegawai Operasi Menteri Besar Selangor MBI ditahan reman sekali lagi hari ini bagi membantu siasatan kes Menteri Besar Selangor diperbadankan. Siapakah COO MBI ni, tuan-tuan? Google lah, tuan-tuan jumpa. Dan dia juga merupakan kroni Azmin. Sangat rapat dengan Azmin. Sangat rapat. Dan merupakan salah seorang malas saya nak cerita kan. Tetapi pertembungan di antara dua camp di dalam Bersatu ini, kita nak tanya soalan, siapa sebenarnya yang pecah rahsia ni? Benda ini memang ada pada SPRM sejak tahun 2015, 2018 pun dah ada. Pendedahan itu dah ada. Soalannya, siapa yang pecah lubang? Kan? Siapa yang pecah lubang? Dokumen itu daripada mana? Saya kata bahawa dia ada camp Azmin dan dia ada camp selain daripada Azmin. Ada orang kata Hamzah, ada orang kata, sebab tu dengan nyata salah. Tetapi dia ada camp Azmin. So sekarang ni dia nak kenakan camp Azmin. So macam mana nak kenakan camp Azmin? Salah satunya ini. Kedua, kita tengok Bersatu tadi diharamkan pula. Digantung di Yasin. Ini tim-tim Azmin yang juga pro Azmin yang dilihat akan berpotensi menggugat kedudukan top 3, top 5, top 6 di dalam Bersatu. So dengan penggantungan ini, wang dana tak boleh keluar, dana tak boleh dimainkan, duit tak boleh keluar. Ada kemungkinan kalau keluar kena freeze. Cuma isunya sekarang ni macam mana nak kaitkan 5, 6, 7, 8 safe house itu kepada Azmin? Itu soalan. Macam mana dia nak kaitkan kepada Azmin? Yang tu timbul persoalan. Terima kasih 6,000, 7,000 orang menonton kita. Macam mana dia nak kaitkan rumah itu kepada Azmin? Dia kelicikan diorang ni, tuan-tuan. Kelicikan geng-geng Azmin ni. Saya bukan tuduh Azmin. Saya kata kelicikan kroni-kroni ni adalah mereka tak ambil duit itu dan masuk dalam akaun. Mereka tak ada money trail. Even apartment yang dijadikan safe house itu pun disewa menggunakan company-company itu. Kan saya kata saya pernah dedahkan dahulu. Seorang yang mengatakan beliau telah di-scam oleh Azmin. Tetapi Azmin personally kecuali sekali dua pernah jumpa dia. Yang lain dia hantar budak dia. Dan budak ini selalu hantar budak-budak muda, AMK. Even yang budak yang scam dia pun AMK juga. Yang ni pun COO ni bekas AMK lah ni. Angkatan muda. Kami dulu panggil kartel, geng-geng kartel. Inilah dia. Ni geng-geng kartel yang kami lawan dulu, tuan-tuan. Now, tuan-tuan nampak kami kena berdepan dengan orang yang ada dana juta-juta, sedangkan kami dana pun tak ada. Laptop pun duit sendiri, tuan-tuan. Kan? Apa orang kata, nak buat sistem pun sendiri. Tuan-tuan, parti tak pernah bagi duit pada saya untuk saya set up studio saya. Never, not a single cent pun parti pernah bagi pada saya. Tapi kami buat juga. Kerana apa? Kami tahu. Kami buat kerja kerana kami nak rakyat ini lebih baik. Biar kami korbankan duit kami sendiri. Dan derma daripada tuan-tuan dan perempuan jugalah. Terima kasih saya ucapkan. Sebenarnya 100% sama ada duit saya sendiri ataupun derma daripada tuan-tuan dan perempuan. And that's okay. Saya pun tak terhutang budi dengan sesiapa. Dan orang pun tak boleh claim apa-apa. Alah, so kau sembang lah aku bagi duit kat kau dahulu. Tak.
parti bagi duit dengan korporat. Tak ada. Saya tak ada. Even menteri pun ada bagi sikit. Tapi bukan barang-barang saya lah. Duit raya. Terima kasih bagi menteri Tak, saya tak salahkan menteri. Serius, saya tak salahkan menteri. Dana yang ada untuk NGO ada. Ya, tapi NGO saya lah dia buat program. Itu NGO saya. Dia orang buat program. Saya tak ambil pun duit daripada dana tersebut. Biar mereka buat program. Tak banyak pun. Adalah sikit-sikit dia bagi oleh menteri kan. Untuk NGO kami menjalankan tugas kami. Menjalankan tanggungjawab kami kepada rakyat. Itu saya kata sunnahnya daripada mana? Saya ambil daripada Perdana Menteri lah tuan-tuan. Dia tak ambil gaji. Dia hidup sederhana. Saya hidup sederhana. Ni baju pun ulang-ulang baju yang sama. Bawa kepam dah tuan-tuan. Bila aku last basuh baju ni? Oh ya, ada. Dah, ada basuh. Kan, kesian. Tapi tak apa. Inilah pengorbanan kita insya-Allah. Kan, ini